Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Rusdi Reza dalam channel saya Recovery Story, yang mana saya membawakan kepada anda isu-isu berkenaan dengan substance abuse, mental health dan HIV dan AIDS. Jadi bagi anda yang ingin mengetahui cerita dan isu dengan lebih lanjut, jangan lupa like, share dan subscribe pada minggu ini. Okey? Jangan lupa, senang dia minggu ni. Like, share, subscribe dulu. Okey, jadi sebenarnya minggu ini aku tak banyak aktiviti yang berlaku lah, sebab ikutkan cerita aku, simple je, minggu ni tak banyak benda. Minggu ni perkara itu belum berlaku, akan berlaku. So aku tak adalah banyak footage aku nak share dengan korang. Cuma minggu ni macam aku ada berpuasa sunat, aku start puasa sunat. Lepas tu ada orang try tanya aku, kenapa nak cerita pasal puasa sunat kau dekat Facebook, social media kau? Dia macam ni, simple dia. Kita buat baik tu, kalau aku boleh buat benda jahat dan aku tunjuk satu kali dahulu, takkanlah aku nak buat benda baik pun aku tak boleh tunjuk kat korang kan. Jadi dengan dakwah aku macam tu, who knows, ada yang macam dalam ribu-ribu orang ni akan terdetik, nak puasa sunat jugalah macam Cikgu Rusdi. So who knows kan. Jadi ini adalah satu dakwah aku, dan Alhamdulillah mungkin benda itu membawa ke arah kebaikan. Jadi kita orang kata berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. So itulah minggu ni. Sebab minggu ni yang akan berlaku, hari yang akan berlaku pada Ahad nanti, kami ni akan, kita ada macam buat bacaan Yasin dan Tahlil di bawah NGO Pintas nanti. So kita akan di event itulah. Dan untuk minggu depan, konten minggu depan dia akan macam, aku agak lambat sikit sebab minggu depan aku akan ada satu program luar. Jadi aku takkan macam update hari Khamis, Jumaat ataupun Selasa. Paling awal kan selalu Selasa aku update, tapi kali ni mungkin aku update weekend kot, sebab minggu depan aku memang akan keluar dan aku akan buat satu projek khas, dan aku rasa aku akan buat video tribute untuk korang tengok nanti. Okey, so seperti yang jadikan minggu ini aku nak cerita pasal sahabat-sahabat ataupun isu-isu kes berkenaan PLHIV. Aku macam fair and square lah. Macam minggu lepas aku cerita pasal penagihan, minggu ni aku cerita pasal HIV dan juga mental health. Jadi minggu ini seperti aku janjikan, aku nak ceritakan dekat korang kisah macam mana sahabat-sahabat ataupun individu ataupun rakyat Malaysia yang PLHIV di luar negara. Jom kita tengok kisah-kisah mereka. Jadi sebenarnya aku nak kata banyak tak banyak, ada beberapa kes yang antara paling baru lah sebenarnya. Aku adalah salah seorang figure ni try hubungi aku untuk menceritakan keadaan dia semua, tapi aku try minta macam permission untuk share cerita dia dekat untuk aku punya content, tapi dia macam tak ada respon. Sebab aku rasa kita kena faham, aku tak boleh push dia sangat, dan aku takkan share kisah dia dalam Facebook dalam aku punya channel aku, sebab yelah, ini kan macam kisah aib juga. Kalau orang, aku senang simple je, kalau korang bersedia untuk aku macam aku boleh tak aku nak share dalam YouTube, kalau korang okey aku akan share, kalau korang tak okey aku tak share. Tapi untuk kisah dia kita tutup. Tapi aku ada beberapa lagi siri lain, yang mana ada beberapa kawan dan beberapa klien ataupun sahabat-sahabat kenalan aku di dalam Facebook yang tak kisah pun untuk aku sharekan dengan korang. Cuma yang paling baru ni lah yang buatkan aku tertrigger untuk buat konten ini. Bagaimana rakyat Malaysia yang PLHIV survive dekat luar negara. Sebab soalan dia, bila diorang kena ataupun diorang didiagnose HIV positif, soalan yang macam orang question macam mana keadaan mereka, macam mana proses mereka kat sana, apa cabaran yang diorang hadapi. Jadi macam baru-baru ini yang tak nak share tu, dia call aku, dia contact, dia cerita masalah dia, yang kisah dia. Jadi ada satu soalan yang aku selalu tanya. Soalan dia adalah, kadang orang-orang macam sahabat-sahabat kita yang kebanyakan klien-klien aku ni yang share dengan aku ni adalah Melayu, Islam, dan kebanyakannya adalah aku tak kata semua, aku kata kebanyakan kontak aku ni adalah apa kita panggil gay ataupun LGBT lah, dalam kelompok komuniti LGBT. Jadi bila kita dah tahu kenal pasti tiga benda, aku kadang macam adalah kawan aku, some of my friends, Amir, Chania kan, kenapa diorang dekat luar negara, di benua Eropah, negara-negara Eropah misalnya, mereka sebenarnya ada NGO yang sebenarnya sangat hebat, yang sangat bagus, tapi finally dia akan mencari macam sahabat-sahabat mereka di Malaysia juga. Jadi itu adalah satu perbincangan yang menarik juga sebenarnya. Kenapa macam kau cari aku? Faham tu? Jadi bila kita borak semua, baru kita tahu permasalahan-permasalahan diorang. Jadi ada satu kes ni yang aku nak share dengan korang. Kes ni, klien ni tinggal di Canada. Jadi kau kena Canada ni, kau faham imigran dia open, tapi kes klien ni adalah sangat macam ekstrim sikit lah. Dia pernah macam viral, dan kes ni pernah macam dari sebutan satu ketika dahulu. Dia merupakan anak Melayu yang didiagnose orang kata ada HIV lah lately ni. Cuma kes dia dulu, dia macam dia sebenarnya belajar di Canada. Jadi bila dia belajar kat Canada, sahabat kita ni
bila dia belajar kat Canada, ini bukan luahan ini perkongsian dia. Dia cakap kat aku, bila dia belajar kat Canada, dia dah macam, bukan culture shock, dia memang seorang homoseksual daripada Malaysia lagi, tapi bila duduk kat sana, dia mula menjadi liar, dan orang kata akhirnya, tapi bagaimanapun, end up hidup dia di sana, dia telah orang kata berkahwin dengan seorang jejaka Inggeris di Kanada. Jadi apabila berlaku kes tu dekat sana, benda tu macam viral di Malaysia, sampaikan aku difahamkan oleh dia, family dia, Malaysia semua kecam dia sampai dia tertekanlah sedikit. Walau bagaimanapun di masa itu dia bernasib baiklah sebab dia ada suami dia di sana kan. Jadi bila cerita dia tu orang kata macam a bit viral, sampai satu tahap akhirnya dia pun berpisah dengan suami secara baik, dan dia pun telah didiagnos ada HIV selepas dia orang kata perkahwinan dia lah. Jadi akhirnya belajar dia tak habis, perkahwinan dia musnah, dia pun dapat sakit, komuniti Melayu Malaysia kat sana pun tak terima dia, dan akhirnya dia terkontang-kanting, dia nak balik Malaysia pun kerajaan Malaysia macam pandang tak pandang. Jadi apa yang berlaku dekat sana, dia memang tertekan, dan dia orang kata telah mengalami simptom depression yang sangat teruk lah dekat sana. Jadi perkongsian dia sekarang ni, akhirnya Alhamdulillah dia dah mula orang kata start up balik lah untuk mulakan hidup dia, untuk orang kata dah ada kerja dia kat sana. Cuma pesan dia dekat sana, ini cerita dia, aku sampaikan saja, kau jangan salah faham. Cuma dia kata kat sana dia sangat, bila berlaku hidup dia macam ni sekarang, dia sangat macam, dia tidaklah sedih, tetapi dia sangat orang kata, kenapa orang-orang macam PHIV di luar negara sangat memerlukan komuniti dalam kain dia sendiri, Melayu ataupun Islam dia sendiri. Sebab dia baru sedar, masa dia kahwin tu dulu pun dia kata, aku dah takut sebenarnya, sebab aku takut nanti mati aku macam mana. Dia dah tahu kecaman-kecaman itu berlaku, tapi sebabkan dia seronok masa tu, dia dah fikir macam tak apa, husband aku akan jaga dia sampai akhir hayat. Dia terlupa yang sebenarnya ujian Tuhan tu macam-macam boleh berlaku kan. Jadi bila kes itu berlaku macam sekarang ni, apabila dia diduga tak boleh balik, even family pun tak terima dia, memang mak bapak dia, family semua memang buang dia. Dia sebenarnya pelajar yang antara pelajar cemerlang dekat sana. Tapi disebabkan dia buat hal itu, masalah sosial dekat sana sampaikan viral, dia akhirnya akurlah dengan apa yang dia alami hari ini. Cuma dia masih memerlukan orang kata ruang-ruang untuk percakapan, untuk luahan rasa, macam NGO Pintas. Untuk aku misalnya, dia berkongsi pengalaman, dia risau kalau dia mati macam mana. Jadi itu aku akan figure it out. Itu kisah dia. Dia pesan kat aku satu benda yang aku macam tertarik lah. Dia kata, untuk golongan-golongan LGBT di Malaysia, jangan terlalu seronok kot kalau bila korang macam nak pergi ke negara asing, sebab kau rasa macam kau ada hak untuk kebebasan bersuara. Betul, benda itu memang betul dilaporkan di media, tetapi benda itu berlaku dalam komuniti sahaja. Sedangkan kata kat Malaysia tak sesusah macam tu. Okey, apa contoh susah dia? Contohnya, kalau kau duduk Canada, ke US, ke Eropah sekalipun, kalau diorang tahu komuniti masyarakat sana, masyarakat negara itu tahu yang kau ni adalah gay ataupun transgender ataupun sebagainya lagi, diorang tak akan benarkan kau masuk ke kedai sesuka hati. Diorang tak akan sewakan rumah dengan sesuka hati. Even Grab pun tak akan terima kau sesenang hati, sebab engkau adalah kelompok itu kalau kau bukan dalam komuniti. Bermakna, kalau engkau adalah komuniti berada di luar negara, kau jangan feeling lah macam hak engkau akan dijaga. Memang betul hak engkau tu ada dalam kalangan komuniti saja, tapi secara keseluruhannya tidak. Sebab tu ada kes-kes kematian dalam kelompok homofobik. Faham tak? Orang benci kau sebab kau berada di luar komuniti, orang pukul kau. Jadi dia kata dekat sana nyawa lebih mudah terancam, sebab tu dia depressed. Okey, sebab tu dia depressed dekat sana, sebab sekarang ni komuniti dah macam terima tak terima dia. Komuniti Melayu dah tak terima dia, komuniti sana pun macam engkau orang asing, faham tak? Jadi dia akan terbeban kat situ. Jadi dia kata kat sini, sebenarnya kalau duduk dekat Malaysia pun sebenarnya kita patut bersyukur. Dia kata hiduplah dengan sistem, dengan undang-undang yang ada, sebab Malaysia ni at least sekurang-kurangnya, aku takut statement aku ni kena kecam, tapi sekurang-kurangnya kat Malaysia ni kau boleh jutawan. Kau faham tak? Engkau walaupun kau macam tu, kau boleh buat bisnes, kau boleh dapat loan dan sebagainya lagi. Tapi di luar negara tak seindah yang disangkakan. Walaupun kau rasa macam kau boleh hidup sehidup semati dengan kau punya pasangan, tapi it doesn't mean engkau akan dapat apa yang kau nak sangat. Itu adalah orang kata gambar media. Dia macam ni, engkau bernasib baik kalau engkau dapat apa yang kau nak tu dekat luar negara, tapi hakikatnya tidak. Itu yang dia share dengan aku. Jadi ada satu kes lagi ni, kes ni bukan dekat negara Amerika, aku kata Eropah, tapi daripada orang kata klien daripada bumi Timur Tengah lah. Aku tak nak cerita details, aku takut nanti macam semua terkejut kan. Tapi orang kata Timur Tengah ni, bila cakap Timur Tengah ni, orang dia belajarnya adalah ilmu agama lah. Tapi dia menyantuni kami, dan dia pun orang kata orang kata menyantuni kami. Jadi dia pernah meluahkan satu hakikat perasaan dia yang sebenarnya, walaupun dia seorang yang
belajar agama sekalipun, dia ada satu perasaan as a homosexual lah. So dia mengalami satu tekanan yang mana sebenarnya dia rasa macam dia tertekan sebab dia belajar agama, dia hidup dalam komuniti Islam, okey, di Timur Tengah, dan sekarang ni pula dia sebenarnya struggle dengan perasaan itu. Jadi apa yang berlaku dalam konteks hari ini adalah benda itu, perasaan ataupun kau rasa kau gay ke, kau lesbian ke, kau apa, benda itu bukan berlaku dalam setengah kelompok saja. Maksudnya ustaz tak boleh kena ke? Faham tak? Jadi sebenarnya dia berlaku pada salah seorang macam orang yang beragama lah. Jadi dia macam orang kata bukanlah berbincang, tapi dia meluahkan perasaan dia cuba mendapatkan bimbingan macam mana mahu hidup secara bertuhan dengan perasaan ini, how to deal with this kan. Jadi bila kita tengok keadaan dia, sebenarnya dia sangat tertekan sebab dengan keadaan. Jadi korang jangan fikir duduk di luar negara ataupun kau ada HIV, kau dengan gaya hidup macam ni, kau agak macam happy dan senang. Sebenarnya kau sangat tertekan sebab tekanan itu membuatkan engkau rasa macam depression yang sampai boleh commit suicide. Itu yang kita takut. Sebab itu banyak kes-kes yang macam tu sebenarnya berlaku tapi tidak dimaklumkan dan diwar-warkan sebab benda tu macam kes-kes kecil saja. Okey? Yes, memang benar kalau ikutkan di luar negara tu NGO dia lebih efficient, orang kata, ataupun lebih orang kata bekerja berbanding, bukan kata Malaysia tak bekerja bagus apa, macam kita pun negara kita kecil, NGO kita pun kecil, semuanya melibatkan kesedaran, awareness, melibatkan duit. Jadi dekat luar negara ni kalau ikutkan memang diorang agak strong untuk menjaga kau punya hak asasi, kau punya kesihatan mental dan sebagainya lagi. Tapi dia ada setengah perspektif yang diorang tak boleh handle counter. Contoh yang macam aku nak jelas kat sini, apabila kau di luar negara misalnya kan, apabila kau struggle HIV misalnya, bila kau duduk dengan komuniti Malaysia misalnya, kau akan rasa macam bersalah, dan kau bila duduk dalam komuniti engkau as LGBT kat luar pun kau rasa macam bersalah. Jadi berlaku dilema dalam hidup engkau sampai engkau bila makan ubat, kau dah start makan ubat kat luar negara pun kau dah mula depressed, sebab ubat memang akan ada side effect dia masing-masing. Jadi bila engkau tak channelkan benda ini dengan betul, aku rasa ia akan menyebabkan korang akan lebih kau tak dibimbing. Sebab bila aku cakap kat diorang, makan ubat tak, bila kau makan ubat sebenarnya itu salah satu side effect ubat. Lepas tu what you have to do adalah ini. Jadi macam kami pun NGO pun kita ada buat beberapa program misalnya secara online, kita macam approach diorang kalau berminat. Tapi masalahnya bila buat program dengan kita orang pintas misalnya sebagainya lagi, program kita ni kat Waktu Malaysia, so luar negara ni dia ada kekangan dan masalah, jadi kami pintas terpaksa record dan sebagainya lagi. Itu adalah cabaran kami lah. So bagaimana PLHIV di luar negara ini struggle. Jadi untuk kes PLHIV kat sana yang kata mengalami masalah mental dan sebagainya, anxiety, depression sebagainya, aku ada beberapa tips yang aku nak share dengan korang, dan aku rasa tips ni boleh implement dekat mereka-mereka yang orang kata dalam people in recovering in drug user juga. So maksudnya kalau kau triggered, kau tahu tak triggered? Aku memang triggered. Benda ni bukan untuk orang yang mental health dia, anxiety, bipolar, depression, macam aku sendiri. Jadi aku share dengan korang satu situation yang mana apabila kau triggered dengan suatu perkara, contohnya kalau orang tu adalah substance user, kau macam teringat sesuatu, kau boleh gunakan kaedah ini. Ataupun kalau kau macam depression, tiba-tiba ada panic attack, kau boleh guna kaedah ini. Kaedah ni aku nak cakap korang kat sini ini adalah mereka yang mengalami benda tu tau, bukan orang luar, bukan family. Ini engkau yang ada perasaan ini, engkau boleh tolong benda ni. So cara pertama, kau ambil wrist kau, genggam ni tangan kau ni, pegangan tangan kau ni. Apabila kau trigger sesuatu, kau cari satu tempat untuk kau duduk dan kau genggam tangan kau ni. Ini aku belajar dengan Dr. Rafidah dalam program rescue kita. So kau genggam tangan kau ni, kau genggam, and then kau tarik nafas 3 kali. Sebab bila kau genggam, sebenarnya adalah engkau fokuskan pemikiran engkau terhadap apa yang kau buat. Sebab ini ada satu kerja, satu perbuatan. Bila kau fokus kat sini, tumpuan engkau kepada ini. And then bila kau control breathing engkau buatkan kadar jantung, denyutan jantung engkau menjadi lebih tenang. Itu yang pertama. Untuk orang yang substance user ataupun pengguna dadah misalnya, kalau dia dah clean, tiba-tiba dia macam panik dan sebagainya lagi, ini adalah cara untuk mengelakkan daripada ribut. Kau tahu kan ribut tu adalah perasaan tiba macam, aku nak isap lah. Benda tu sebenarnya datang 3 minit dia, kan? Jadi kau buat satu kerja, kau picit, kau genggam kau punya wrist, and then kau pun tarik nafas, and then kau lepaskan. Tarik, lepas, tarik, lepas, dan kau lepaskan. And then kau ubah pula wrist sebelah kanan pula. Tarik,
Genggam sampai kau rasa macam, oh kini kuat ni. Genggam lagi. Lepas. Ia sangat efficient untuk orang yang macam ada panic attack, depression, yang ada trigger-trigger ni. So benda ini sangat membantu korang. Okey. Yang kedua, kadang-kadang bila orang panic attack, bila orang yang dalam keadaan beremosi, emosi ni banyak, marah, geram dan sebagainya. Ini adalah untuk family members. Ini pun boleh kita implement. Pertamanya adalah, kalau korang nampak ada rakan-rakan korang perlukan sokongan, okey, pertamanya korang jangan, korang hanya perlu rub sahaja. Okey, rub belakang dia, rub. Okey. Dan kita pernah tengok kan kalau macam orang menangis kan, macam dia menangis, tolong, kan kita suka dia, oh tak apa, relax. Sebenarnya engkau salurkan satu energi yang sama, relax. So dia tak boleh nak relax sebab engkau tak relax. Jadi cara dia adalah kau pegang ni, tak payah cakap apa-apa. Kadang-kadang aku misalnya, aku memang sejenis, aku memang admit kalau aku berada dalam keadaan yang serabut, aku hanya perlukan seorang untuk tap my shoulders. Tap lah, rub or tap my shoulders, macam relax. Tak payah cakap. Just rub je. So kepada anda macam mungkin ada mak ke, mungkin anda adalah seorang ibu, seorang adik, seorang kakak, seorang abang yang nampak condition adik korang macam tengah anxiety attack, tengah tak keruan kan. Kita nampak kan, tengah ada masalah dengan diorang punya kesihatan mental. Jumpa kat diorang, tak cakap apa? Tak cakap, are you okay? Pegang je, rub je. Dengan lembut. Tapi kalau nak lebih manis, lebih orang kata cantik, kita selawat, doa, ya Allah, tenangkanlah adik aku ni. Ya Allah, tenangkanlah sahabat aku ni. Semoga dengan doa itu dia seiring dengan psikologi kita tadi. Psikologi action kita. Jadi itu sebenarnya membantu. Okey, jadi aku rasa untuk hari ini konten aku agak macam ringkas sikit kisah PHIV dan juga macam dia struggle dan juga beberapa tips untuk korang handle korang punya perasaan serabut korang tu. Jadi jangan lupa untuk like, share and subscribe. Itu sahaja untuk minggu ini, konten minggu ini. Untuk minggu depan, seperti aku janjikan, aku memang kena keluar. Aku dah tak ada set macam ni lagi dah. Aku kena keluar, aku akan bawa korang macam travelog sikit. Mesti korang tengok kan apa yang berlaku. Tapi sedikit lambat lah sebab aku akan keluar pada hari Selasa. Mungkin daripada Isnin tu aku dah, sebenarnya daripada Ahad aku dah busy. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis aku tak ada. So, korang standby lah hari Jumaat atau hari Sabtu. Tapi paling cepat hari Jumaat, and then Sabtu aku akan shoot lagi. Okay, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih kerana menonton saya. Assalamualaikum.